iaitu medical tourism. Pelancongan perubatan boleh didefinisikan sebagai satu proses perjalanan ke luar negara tempat tinggal untuk tujuan mendapatkan rawatan. Pada asalnya, istilah ini merujuk kepada perjalanan pesakit dari negara-negara yang kurang maju ke negara maju untuk mendapatkan rawatan yang tidak terdapat di tanah air mereka. Pelancongan perubatan juga disebut sebagai pelancongan kesihatan, pelancongan pembedahan atau perjalanan perubatan, perjalanan internasional untuk tujuan menerima perawatan medis. Contoh prosedur seperti pemindahan sel stem dan operasi penugasan semula jantina. Terdapat 3 jenis perubatan utama, antaranya ialah pelancongan perubatan keluar, di mana ketika pesakit melakukan perjalanan dari negara asal ke negara asing untuk menjalani rawatan perubatan disebut keluar. Dan yang seterusnya ialah pelancongan perubatan masuk, apabila perjalanan pesakit dari negara asing ke negara asal mereka untuk rawatan perubatan disebut masuk. Dan yang ketiga iaitu yang terakhir ialah pelancongan dalam atau luar negeri. Ini tidak melibatkan perjalanan antarabangsa dan perjalanan pesakit dari satu bahagian mereka ke negara lain untuk mendapatkan bantuan perubatan. Pelancong yang pergi ke luar negara untuk penjagaan perubatan pelancongan adalah ketika seseorang melakukan perjalanan ke negara lain untuk mendapatkan rawatan perubatan. Boleh dikatakan setiap tahun berjuta-juta penduduk Amerika Syarikat mengambil bahagian dalam pelancongan perubatan. Pelancongan perubatan dari Amerika Syarikat biasanya melakukan perjalanan ke Meksiko dan Kanada serta negara-negara di Amerika Tengah, Amerika Selatan dan juga Caribbean. Individu yang pergi ke negara lain untuk mendapatkan rawatan kesihatan mempunyai banyak sebab, termasuk adalah kos. Ini adalah untuk mendapatkan rawatan atau prosedur yang mungkin lebih murah di negara lain. Dan yang seterusnya ialah budaya. Untuk menerima rawatan dari penyedia perkhidmatan kesihatan yang berkongsi budaya dan bahasa pengembara. Dan yang terakhir ialah prosedur tidak tersedia atau tidak disetujui. Untuk mendapatkan prosedur atau terapi yang tidak tersedia atau yang telah diluluskan di Amerika Syarikat. Prosedur yang paling biasa dilakukan oleh orang dalam perjalanan pelancongan perubatan termasuk penjagaan gigi, pembedahan atau pembedahan kosmetik, rawatan kesuburan, pemindahan organ dan tisu dan juga rawatan barang. Jadi, sebab apa medical tourism ni popular? Yang pertama, pelancongan perubatan murah. Kita semua nakkan rawatan perubatan yang berkualiti, tetapi mahal untuk kita dapatkan rawatan yang berkualiti di negara kita sendiri berbanding ketika kita melancong ke luar negara. Contoh dia, kos pembedahan lebih berpatutan di luar negara berbanding di negara kita sendiri, dan kosnya menjadi lebih teruk sekiranya kita tak ada perlindungan insurans perubatan. Kalau kita tak ada insurans perubatan ni, kita akan dapat menjimatkan sejumlah besar wang bergantung kepada tempat yang kita akan pergi buat rawatan tu dan jenis rawatan yang kita nak. Yang kedua ialah penjagaan berkualiti. Memang ada salah faham bahawa perawatan perubatan di luar negara buruk jika dibandingkan dengan rawatan di negara asal. Tetapi sebenarnya rawatan perubatan asing adalah yang terbaik. Hospital dan organisasi yang tawar pelancongan perubatan di luar negara memberi tumpuan kepada kualiti jika mereka datang ke sini untuk rawatan.
Perkara yang paling hebat mengenai hospital luar negara ni ialah mereka dilengkapi dengan mesin berkualiti tinggi dan mempunyai kaki tangan yang terlatih yang komited untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Sebilangan besar perkhidmatan penjagaan kesihatan ini tidak akan anda dapatkan di negara anda sendiri. Selain itu, jururawat berperanan besar dalam industri penjagaan kesihatan. Ketika datang kepada pesakit, perawatan yang mereka berikan ni dapat memberikan banyak kesan kepada kesihatan pesakit. Jururawat yang berkelayakan dengan pengalaman bertahun-tahun dapat mengenal pasti penyakit yang berpotensi dan cari jalan untuk atasi dia sebelum keadaan pesakit memburuk. Yang ketiga ialah kurang masa yang dibelanjakan untuk prosedur perubatan. Sejujurnya, senarai menunggu di negara asal mengenai prosedur perubatan ni adalah luas, terutama di sektor swasta. Tetapi kurang di negara asing, misalnya di AS, di UK, Korea Selatan dan banyak lagi. Dan kita semua tahu yang masa adalah wang dan tidak boleh disia-siakan. Dan ketika datang ke rawatan perubatan ni, kebanyakan orang dia nak sedikit masa, dia tak nak menunggu lama. Dan itulah yang mendorong ramai orang datang ke luar negara untuk dapatkan rawatan perubatan. Yang keempat, adanya peluang melancong. Perkhidmatan perubatan berkualiti tinggi dan masa menunggu yang lebih pendek, pelancongan perubatan menawarkan peluang perjalanan kepada mereka yang datang ke sini. Ramai orang ada impian untuk datang ke luar negara, untuk pergi ke luar negara, tetapi tak kesampaian. So bila diorang datang ke sini, bila diorang datang ke luar negara untuk buat rawatan, contohnya rawatan kosmetik atau penjagaan gigi, mereka boleh ke US ataupun AS setelah selesai rawatan tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah mengelakkan peraturan dan undang-undang. Terdapat beberapa rawatan perubatan yang mempunyai peraturan yang ketat di beberapa negara tetapi dibenarkan di negara lain. Sebagai contoh, mereka yang melakukan rawatan ini lebih suka melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mendapatkan pembedahan untuk melanggar peraturan yang ditetapkan oleh syarikat insurans mereka. Walaupun peraturan dan undang-undang ditetapkan untuk memastikan keselamatan pesakit, keselamatan mereka, standard perawatannya berbeza dari satu negara ke negara yang lain. Sebagai contoh, beberapa negara mempunyai berat badan minimum dan maksimum untuk pesakit yang nak menjalani pembedahan penurunan berat badan, sedangkan yang lain mungkin punya standard yang berbeza. Jadi, destinasi pelancongan perubatan yang paling disukai setiap tahun juga akan memberi peluang kepada negara luar untuk menjadi destinasi pelancongan perubatan yang terpanas. Ini bergantung kepada jenis rawatan, kos dan kualiti perkhidmatan perubatan. Walaupun tak ada satu negara lagi dikatakan paling popular dalam bidang pelancongan perubatan, tetapi Mexico, Thailand, Korea Selatan, Brazil, India dan Malaysia menjadi yang terkenal buat masa sekarang. Jadi inilah ranking dia. Nombor 1 kita boleh lihat ianya Kanada, diikuti dengan Singapura, Japan, Spain dan United Kingdom. Negara yang terbaik untuk medical tourism ialah Kanada. Kanada ni yang menjadi nombor 1 dalam edisi 2020 Indeks Pelancongan Perubatan taklah mengejutkan sebab negara kedua terbesar di dunia ni ada industri pelancongan yang kuat yang menarik lebih daripada 14 juta orang Amerika setiap tahun. Dekatnya diorang dengan AS ni memberi masuk sejumlah besar pelancong dan pesakit yang tak nak menunggu lama dan kos penjagaan kesihatan yang tinggi di rumah. Kanada ni juga berada dalam kedudukan tertinggi dalam reputasi dia sebab diorang menawarkan perubatan yang berkualiti dan sangat khusus dan serta kemudahan penjagaan kesihatan yang terbaik. Tapi sebab senarai menunggu tu menjadi lama atau lambat untuk perkhidmatan perubatan di negara ni, menyebabkan peningkatan pelancongan keluar daripada negara ni pun meningkat. Kelebihan medical tourism ni sebenarnya tak jauh beza pun dengan sebab apa dia popular. Sebab apa dia popular tu pun antara kelebihan dia. Tapi tak apa, saya beritahu balik. Jadi antara kelebihan dia ialah kos perubatan yang rendah. Kos perubatan di negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara maju yang lain sangat tinggi jika dibandingkan dengan India, Costa Rica, Mexico, termasuklah negara kita sendiri iaitu Malaysia. Sebagai contoh, seseorang yang datang ke India untuk mendapatkan rawatan perubatannya dapat menjimatkan antara 30 hingga 70% termasuk kos perbelanjaan tiket dan penginapan. Beberapa polisi insurans perubatan tidak merangkumi kos rawatan perubatan sepenuhnya dan pesakit terpaksa membayar sebahagian kecil daripada kos tersebut.
Kadang-kadang kesebilangan kecil kos ini tidak terjangkau dan pelancongan perubatan menjadi pilihan yang paling sesuai. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai insurans perubatan adalah yang paling ramai terlibat dalam pelancongan perubatan. Kelebihan yang kedua ialah rawatan segera. Banyak negara maju tidak mempunyai akses segera untuk prosedur perubatan dan mempunyai senarai menunggu yang lama. Di Kanada, lebih daripada 50% orang mengatakan bahawa rawatan mereka memerlukan masa lebih dari 4 minggu untuk berjumpa pakar. Akses untuk prosedur perubatan dalam kadar yang segera adalah sebab utama pesakit dari negara maju melancong ke destinasi pelancongan perubatan. Kelebihan yang ketiga iaitu peluang melancong. Walaupun motivasi utama bagi pesakit adalah akses kepada kualiti penjagaan kesihatan yang lebih baik dan bantuan perubatan tepat pada masanya, peluang untuk mengunjungi destinasi baru juga adalah motivasi tambahan bagi sesetengah pesakit. Hal ini kerana ketika mereka berkunjung ke sesebuah negara untuk mendapatkan rawatan, mereka juga boleh melakukan lawatan ke beberapa buah destinasi pelancong di negara yang dikunjungi. Dan yang keempat ialah perkhidmatan penerbangan dan komunikasi yang dapat ditingkatkan. Sebilangan besar prosedur yang dilakukan di luar negara boleh dijadualkan melalui internet atau melalui telefon. Orang ramai mempunyai fleksibiliti untuk menempah penerbangan dan menjadualkan prosedur pembedahan dari rumah sahaja. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa pelancongan perubatan mampu memberi sumbangan kepada perkhidmatan penerbangan dan komunikasi. Antara kelemahan pelancongan perubatan ialah halangan budaya dan bahasa. Kadang-kadang orang yang memilih pelancongan perubatan tidak dapat berkomunikasi secara lancar dengan kaki tangan penjagaan kesihatan asing semasa lawatan mereka. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya salah faham atau maklumat yang disampaikan tidak dapat ditafsirkan dengan betul. Kelemahan yang kedua ialah kos tambahan. Pelancongan perubatan memerlukan kos tambahan seperti kos penerbangan, kos hotel, kos pengangkutan, makanan, kos lawatan dan lain-lain. Jadi pesakit yang ingin menerima rawatan di negara luar haruslah mengeluarkan kos atau simpanan mereka untuk meneruskan perjalanan mereka. Yang ketiga ialah kekangan masa. Pelancongan perubatan kadang-kadang boleh memakan masa. Ini menyebabkan pesakit perlu mencari waktu yang sesuai dalam jadual kesibukan mereka atau mereka perlu mendapatkan cuti daripada pekerjaan mereka, dan perkara ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diperoleh bagi mereka yang mempunyai kerjaya. Kelemahan yang keempat iaitu pencemaran alam sekitar. Negara yang akan dikunjungi oleh pesakit mungkin terjadi pencemaran alam sekitar, contohnya pencemaran udara yang disebabkan oleh jerebu atau kebakaran hutan. Medical tourism ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya, seperti adik Ainul berjaya menjalani pembedahan untuk membuang ketumbuhan di mulutnya. Bayi 9 bulan yang menghidap germ sel tumor, Ainul Mardiah Ahmad Safiuddin, ketumbuhan pada mulut bayi berkenaan yang mula membesar sejak dilahirkan hingga mencapai berat 200 gram itu, berjaya dibuang oleh sekumpulan pakar bedah dan anestetik. Pembedahan berkenaan selama 5 jam berdasarkan maklumat awal dari Dr. Ong yang berasal dari Pulau Pinang, menjelaskan sampel biopsi terhadap tumor pada mulut bayi terbabit terdiri daripada komponen sel-sel dan bukan sel. Katanya keutamaan kini terarah kepada usaha untuk merehatkan Ainul, menerusi jagaan rapi petugas perubatan supaya luka pembedahan berupaya pulih secepat mungkin. Sebelum kesihatan bayi berkenaan dinilai semula, ketika pembedahan tidak banyak berlaku pendarahan. Syukur Ainul berada dalam keadaan baik dan stabil sepanjang proses pembedahan dilakukan. Ketumbuhan pada mulutnya yang sangat besar, Ainul juga akan diberi ubat tahan sakit dalam jumlah yang bersesuaian bagi membantu melegakannya daripada operasi pembedahan. Selain
itu, ada juga pembedahan yang gagal seperti pemindahan rahim. Pertama dilakukan di Amerika Syarikat, gagal selepas penerima mengalami komplikasi yang memaksa doktor mengeluarkan organ itu. Doktor Cipta memberitahu bahawa pesakit Lindsay mengalami komplikasi tiba-tiba yang membawa kepada pembedahan membuang rahim yang dipindahkan kepadanya, kata klinik Cleveland. Dalam kenyataan yang tidak mendedahkan nama penuh pesakit, beliau semakin pulih dan sembuh selepas pembedahan pembuangan organ itu. Pembedahan pemindahan yang berlanjutan selama 9 jam, doktor mengumumkan beberapa hari kemudian prosedur itu berjaya. Pasukan pakar bedah mengadakan sidang akhbar menampilkan penerima berusia 26 tahun itu kelihatan tersenyum. Doktor di University Gothenburg di Sweden adalah yang pertama berjaya menjalankan pembedahan rahim pada 2013. Kesimpulannya, pelancong perubatan penting kerana bukan sahaja kita memperoleh pertukaran wang dari negara itu tetapi juga merawat pesakit asing yang mana dapat meningkatkan lagi imej negara dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Pelancongan juga penting untuk ekonomi negara untuk sebuah negara itu berkembang pesat. Melancong memang mempunyai downfalls yang perlu diketahui agar jalan keluar dapat dijumpai. Oleh itu, pelancongan perubatan memang memainkan peranan penting dalam sektor pelancongan.